yang dimuliakan. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita melakukan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka malam yang berbahagia ini kita semua pertamanya tadi dapat bersama-sama mendirikan solat maghrib dan isyak berjemaah, dan kita teruskan majlis kita pada hari ini dengan majlis ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz kita, Ibu khas kita, iaitu bertajuk Jom Solat. Bagi pihak yang kuasa pengelola, terlebih dahulu di majlis merekamkan ucapan dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Samsul Debat kita kerana sudi menerima undangan daripada jawatan kuasa JKK Kampung Teh dan juga Masjid As-Salam untuk menyampaikan ceramah pada malam ini, walaupun kita sedia maklum beliau mempunyai jadual yang amat padat. Alhamdulillah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada para penduduk dan juga muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan, sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini, sekali lagi kita bersama-sama berniat iktikaf di masjid ini. Semoga sepanjang majlis ilmu yang kita jalankan ini senantiasa mendapat rahmat dan juga memberi keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi keredaannya kepada kita semua, di samping memberi kita kefahaman dan kekuatan untuk kita mempelajari ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah, tanpa meninggalkan masa, majlis dengan segala hormat dan takzimnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Segala salam ke atasnya besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan tuan pengurusi acara bahagia Tuan Hamdan bin Haji Katang, pegawai daerah Dalat, berusaha Tuan Haji Awang Omar Ali bin Haji Awang Mihyan, pegawai Kampung Teh Oya, berusaha Encik Abu Talib bin Kifli, pengurusi Jalan Pasar Masjid As-Salam Kampung Teh Oya, kemudian Tuan Haji Maimun bin Jailani, Imam Masjid As-Salam Kampung Teh Oya, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan muslimat dan mati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang disebut. Barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik Ali. Hari ini dapat kita bersama-sama. Ada orang nak datang masjid, ada orang nak datang masjid, tengok Samsul Debat katanya kan, lepas tu nak datang-datang terlupa pula ataupun ada urusan tak apa kata. Ada orang tu nak datang sangat, datang-datang rupanya ceramahnya semalam terlepas pula. Ada orang tu pula hari-hari memang datang masjid, sebab hari-hari ada kuliah di masjid, ada guru-guru takmir mengajar di masjid ini. Dan ada orang pula kali pertama dalam hidup dia datang masjid, malam ni dia datang. Jadi pada siapa yang baru datang, selamat datang diucapkan. Tapi siapa yang memang dah biasa datang, okey, tak ada apa-apa. Jadi malam ni tajuk yang dah diberikan, jom solat ni. Jom solat. Saya dapat tajuk lain, tapi malam dapat jom solat, tak apa. Dia sebut tentang solat ni, kepentingan solat.
Solat. Jom solat. Dia kata tadi, kadang-kadang ada orang dia rasa, saya pernah lalu dia masuk dekat satu sekolah, dia tulis betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bila orang tu dah biasa tak solat, jadi bila nak solat tu dia rasa pelik pula. Tapi bila orang dah biasa solat, bila dia tertinggal satu waktu, dia terasa lain. Jadi sebenarnya solat ini penting. Solat merupakan tiang agama dan merupakan rukun Islam. Yang kedua selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita tengok lima rukun Islam, tengok yang bawah sekali apa? Bawah sekali apa? Bawah kelima apa? Mengerjakan haji. Sekiranya mampu berapa kali sehari? Dia haji berapa kali sehari? Sekali seumur hidup kalau mampu. Umrah wajib ke? Kan? Umrah wajib. Ini kalau haji wajib, umrah sudah tak. Umrah dan haji wajib pada yang mampu. Yang tak mampu pergi haji dulu sebab apa? Sebab senarai panjang. Kan, senarai panjang macam-macam kabel pakai nak bagi dapat pergi tahun ni. Kan? Siapa yang baru datang hari ni boleh pergi pada tahun 1148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Tapi boleh buat rayuan. Dia pergilah umrah dulu. Sebab hari ini kalau yang pergi haji tahun ini adalah orang yang tertunggak sejak tahun 2009. Macam itulah. Tertunggak. Jadi mana kita boleh buat rayuan. Okey. Kemudian atas daripada tu haji apa dia? Atas pada haji sikit apa dia? Zakat. Zakat berapa kali sehari? Sekali. Setahun sekali bila zakat. Atas daripada zakat, puasa berapa kali? 30 hari sekali setahun. Dia nampak tak ada makin lama makin kurang. Kan? Sekali. Kemudian solat berapa kali? 5 kali sehari. 24 jam dan 24 jam tu ada 5 kali kecuali ABC. Allah bagi cuti. Perempuan. Itu pun yang muda. Mana yang dah expired, dia penuh. Kan? Orang lelaki pun sama. Orang lelaki, dia tak ada cuti. Tak tahulah. Ada orang yang dia macam cuti. Dia period tak berhenti. Orang lelaki. Relax dia. Sakit yang mana pun kena semayang lah. Kena semayang. Baring-baring pun kena semayang. Dan yang atas sekali mengucap kalimah syahadah tak disebutkan beberapa kali sehari, maknanya sekerap mungkin kita kena sentiasa memperbaharui syahadah kita. Kadang-kadang kita tak sedar kita bercakap. Mungkin kita tak menyembah berhala, kita tak menyembah patung. Tapi kadang-kadang ayat kita menyebutkan Allah. Contoh ayat apa? Dia satu-satunya boleh tolong kita. Tak ada orang lain lah. Ayat kadang-kadang kita tak sedar kita cakap. Jangan ambil gambar bertiga nanti tengah mati. Jangan lalu bawa hampaian lambat kahwin. Macam-macam. Ya. Tergantuk kepala, hantuk balik semula. Ya. Nanti mak mati, siap tekuk apa? Tekuk dagu lagi kan. Jadi seolah-olah percaya ada yang lebih besar daripada Allah. Kan? Ada satu dia tak nak pergi masjid. Ada orang tak nak pergi masjid sebab apa? Aku tak nak pergi masjid, nanti orang cakap apa pula? Dia fikir apa orang cakap kalau dia pergi masjid. Barang siapa beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Faham tak? Mana ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak datang masjid semayang? Faham?
Dan bersembahyang jemaah di masjid memang sangat dituntut. Malahan Nabi dulu sebut, Nabi pernah bercita-cita dalam hati Nabi, kalau ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah di masjid. Tapi Nabi baru bercita-cita. Kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Dah semua orang pergi bakar lah rumah orang tak pergi sembahyang masjid. Dah imam pergi bakar rumah orang, seorang-seorang pergi bakar. Imam lambat sampai, dah rumah imam pula kena bakar. Tapi maksudnya tu tadi, makna Nabi bagi penekanan suruh datang sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang jemaah di masjid berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Oh, semua orang tahu 27. Tak ada siapa yang fikir kejap. Oh, tak ada. Semua jawab 27 kali ganda. Amalan pertama akan dihitung hari kiamat nanti adalah pada salat seseorang. Hari kiamat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Masa tu telanjang, kuhara. Sama ketika pada mahsyar tu, mahkamah mahsyar dibuka, soalan pertama tak ada solat. Solatnya mengigil, habis aku, dia tahu. Yang tengah termutan, habislah. Aku dah lah jangan semayang. Semayang pula ikutan. Ada orang tu semayang, kayak mak mentua datang rumah, mentua tu semayang. Masa tu, awal waktu tu, Allahu Akbar. Bukan main ni. Bila orang tu tak ada, dia istiqamah waktu ada orang. Ada orang datang masjid sebab orang khas YB je dia. Orang khas Emir datang. Takkan aku tak pergi. Nanti dia tak nampak aku. Contoh ada orang je tu. Tapi bukan orang sini, semua tempat lain. Tempat lain. Sini okey. Sebab saya fahamkan jemaah subuh pun memang macam ni lah, lebih kurang ramai. Sering macam tu lah. Tidak tak termudah. Baca terperanjat tu tak lah. Jadi sekiranya solat fardu seseorang tidak dilaksanakan dengan sempurna, solat juga tapi tak sempurna. Dia semayang macam burung kakak tua. Tahu tak burung kakak tua? Burung kakak tua ni dia ulang balik apa yang orang lain sebut tanpa dia faham. Assalamualaikum. Dan orang kakak tua, dia pun Assalamualaikum juga. Tapi tak tahulah kalau burung kakak tua tu faham, makin lagi teruk lah pada orang manusia yang tak faham tu. Jadi mana kata dia semayang ni kena faham. Nak solat macam mana. Tu yang tadi saya kata, memperbaharui syahadah tadi kan, bila sebelum semayang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Dan kalau seseorang tidak melaksanakan solat dengan sempurna, amalan yang lain tidak berguna lagi. Makna semayang pun macam ada orang semayang tapi dia tidak bersemayang, kata Nabi. Orang macam mana? Semayang ni tak ada pemahaman. Laju betul-betul. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Laju. Tak tahu nak gimana. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, ada satu perbuatan yang paling tenang. Menurut pakar teori praktik solat, apakah perbuatan yang paling tenang dalam solat? Dalam banyak-banyak perbuatan solat, angkat takbir, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, naik, tahiyat awal, tahiyat akhir. Mana perbuatan yang paling tenang sekali? Ramai jawab sujud. Tu maknanya tidur. Kalau sujud tu tenang, maknanya tidur. Menurut pakar teori praktik solat, perbuatan yang paling tenang adalah daripada rukuk. Rukuk yang kita tunduk tu,
Sami Allahu liman hamidah. Daripada berdiri sebelum sujud tu, sebelum turun, itulah waktu yang paling tenang sekali. Dan benda tu takkan dapat dicapai untuk orang yang semayangnya macam Formula 1. Kan? Dia dekat Sarawak mana? Limbang kan? Saya pergi. Dia ada lumba kebau. Lumba kebau. Dia semayang macam lumba kebau. Laju betul. Jadi maknanya kata tak salah dia laju. Benar. Kewajipan salat merupakan perintah Allah SWT pada hamba-Nya yang cukup syarat. Ia dapat memberi kesan positif dalam kehidupan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna. Sebab penting itu bagi kita belajar. Fatihah kena belajar. Fatihah kena baca betul. Jangan kata tuan-tuan dan perempuan Samsul debat pun kena test dengan Fatihah. Nak dapat tahu ya, interview baca Fatihah. Ustaz lah, saya baca Fatihah tak? Kenapa pula? Saya tanya. Lah nanti mana tahu kalau pergi ceramah-ceramah nanti kena jadi imam. Oh, saya suruh imam gitu, dia jadi imam kan? Baca lah, baca. Macam-macam perangai baca Fatihah. Alhamdulillah, mana pula ada ala tu? Ar-Rahman. Macam mana Ar-Rahman tu? Antara yang biasa kelaziman kesilapan yang orang buat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas. Sedap dah bunyi tu. Dah biasa al-maklum dah training Fatihah 50 tahun. Yang tu lah. Ihdinas siratal sedap. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ni satu ya. Amin. Berlupa sampai 5 jam. Saya punya amin. Sudah. Itu kita baca. Kemudian bacalah surah. Dan insyaAllah surah yang paling popular Inna A'tayna dengan Qul Huwallah. Kalau imam masjid taklah, imam ni dia banyak, dia hafal semua. Kita ni kenalah mempelbagaikan. Hari tu waktu PKP baru tahu. Tiba-tiba PKP, tiba-tiba wujud, lahirlah imam tanpa tauliah di rumah masing-masing. Baru sedar sejadah ada berapa helai je. Barulah tahu dalam Al-Quran tu banyak lagi surah umumnya Sayyidina Toina dan Allah. Kita balung surah tu je, anak pun buasan dah agak dah. Ayah mesti baca surah ni kan. Berbagai kan. Mengerjakan salat dengan sempurna dapat memelihara diri daripada melakukan perkara keji dan munkar. 4 langkah mencapai kesempurnaan ibadah. 4 langkah mencapai 4 perkara yang kena ada dalam mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut aja. Kena belajar. Kena belajar. Itu sebabnya kita sampai tua belajar mengaji. Belajar macam mana bacaan, belajar macam mana perbuatan solat, kita belajar. Yang kedua, mestilah dengan ikhlas. Sembahyang dengan ikhlas, bukan sebab ada niat-niat tertentu yang lain. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Yang ketiga tu tadi.
Ada perubahan pada tidak tanduk dan perangai. Ini semayang mengumpat macam tu juga. Macam mana? Semayang kutuk orang laju je. Kutuk orang tak kira lah sebab politik ke, hiburan ke. Ya, hiburan. Tengok artis. Kan? Tengok dalam media sosial. Wah, kita yang kutuk pantai-pantai. Macam-macam kita marah orang. Oh, tak guna, tak boleh pakai. Yang kita cakap tu manusia mengumpat tak? Mengumpat juga. Kemudian kita cerita apa? Oh, tengok pemimpin ni. Orang YB ni tak boleh pakai ni. Apa pun menyampah YB ni. Kata tak YB ni. Kutuk. Kenyang. Bantai. Tapi, dosa tak? Dosa. Ada cara bagi pandangan. Ada cara. Tapi bukannya mengumpat membantu. Macam saya tadi pun saya maafkan. Selalu tadi kan. Saya maafkan orang yang mengumpat saya. Dia kata dalam TV nampak tua. Ingat saya tak dengar. Saya dengar. Tingginya. Saya dengar. Ya. Tak apa, saya maafkan. Senang. Tak payah tuntut akhirat lah. Dan mengumpat. Dan dia ada bahasa satu tajuk. Ribah dan fitnah. Ribah dan fitnah. Dua-dua dosa. Fitnah, kita cakap satu perkara yang orang tak buat. Tapi kita cakap dia buat. Kedua, yang ribah pula. Benda tu betul dia cakap orang. Tapi kalau orang tu dengar, tentu-tentu orang tu kecil hati. Itu namanya ribah. Contoh macam ni. Dah seminggu kan dia pakai baju tu. Contoh. Benda tu betul. Benda tu betul. Tapi kalau orang tu dengar, kecil hati. Orang tu je baju dia ada. Kita pernah cakap, dah seminggu dia pakai baju tu. Seorang perempuan Badui datang jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, tanya pandangan. Kemudian bila dia balik, kemudian Aisyah beritahu dengan Nabi, ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Maka Nabi kata, ketahuilah wahai isteriku, sesungguhnya kau sedang membuat ribah. Ribah ni juga adalah dosa. Cakap benda tak baik pasal orang. Buruknya kereta dia. Lah, mana ada orang pakai telekung macam tu. Buruk betul tudung. Orang dah tak pakai lah tudung macam ni lah. Contoh. Pasal gelap sangat kulit dia. Asal kepala dia besar pada badan dia. Itu benda-benda ayat yang kita cakap. Itu adalah ribah. Tinggi dia. Ribah. Benda tu betul. Tapi memang saya tinggi. Macam mana? Makanya saya dalam TV nampak rendah. Kau tinggi ke TV tu? Macam tu dia. Saya memang tinggi. Macam mana? 183 cm. 6 kaki 2. 6 kaki 2 inci. Jadi set-set model memang macam tu. Wah, ya. Tak adalah. Memang keluarga saya tinggi-tinggi. Dan macam itulah. Jadi mereka kata ribah dan fitnah. Tapi bukan tajuk tu. Maknanya nak tahu pasal ribah dan fitnah, kena panggil lagi. Yang ceramah yang lain. Mana kena booking lagi lah. Ya. Pasal kampung ni nama kampung kek. Tak nampak pokok teh bila tadi. Sejarah Bahkan masjid baru tanam ke apa? Ada sejarah ada teh pun. Yalah memang ada pokok teh banyak dulu lah. Mau kerja hidup ni. Oh sebenarnya warna air teh. Banyak lagi tempat lain warna air teh ada berdawah. Macam saya duduk dekat hotel di Bintulu. Sibuk. Siang masa petang nak buat ke malam tu cantik air. Esok pagi tu dah warna teh susu.
Sebab hujan kan, hujan lebat. Tak apalah tu kemudian lah. Itu pun tajuk lain kan. Jadi, makna kata solat yang sempurna pada hari ini pada melakukan perkara keji dan munkar sebagaimana firman Allah SWT bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Solat juga dapat mencapai ketenangan jiwa. Sebab siapa ada banyak masalah, solat. Siapa yang ada masalah pening kepala, banyak masalah, solat. Siapa yang tak jumpa jalan macam mana nak menyelesaikan masalah hidup dia, solat. Kadang-kadang orang banyak masalah lah, aku pening kepala. Tanya dia, solat kamu jaga tak? Bila lelas kamu solat? Bila tak kali tak air kamu solat? Kadang ada orang perempuan ambil alasan period. Tapi sebenarnya tak. Tipu. Ada. Ni ada orang datang masjid dengan ceramah tapi tak solat. Ada. Datang nak ambil gambar je, lepas tu balik. Tengok orang perempuan, tengok orang perempuan. Istiqamah. Mengang, tak payah pakai stand pun. Heran dengan perempuan tengok kan. Ustaz, saya bukan cakap tuan-tuan dan perempuan saya pernah pergi ceramah kat satu tempat. Orang tu dia tak semayang. Sebab saya, kalau di Semenanjung kebanyakan ceramah berlangsung lepas maghrib. Setelah maghrib sampai dekat pukul 9 lebih berhenti. Jadi semua orang akan semayang. Pas semayang ada jamuan. Kan? Hari ini pun ada jamuan, saya nampak ni. Jadi bila makanan dah ada, makruh ceramah lama-lama. Jadi bila waktu antara bila saya pula kebanyakan masa kalau jalan jauh saya jamaah, saya dah jamaah maghrib isyak. Jadi waktu dia sembahyang isyak, saya tunggulah di luar. Jadi adalah yang nak ambil gambar. Saya kata nanti dulu tunggu orang ambil isyak dulu sikit. Pergi sembahyang dulu saya kata. Sebab saya tak nak, budak-budak pun saya tak bagi. Pergi sembahyang, solat dulu. Ada dah satu orang tua lelaki ni saya kata tempat ni. Sembahyang dulu. Alah sembahyang bila boleh dia. Saya kata, ish, lain pula orang di depan. Dia ambil gambar selfie, saya pun dia ambil juga selfie. Dah ambil gambar, dia start motor, dia balik. Ada sekumpulan di satu tempat lagi, sekumpulan jemaah wanita ni. Kita orang tak apa, kita orang tak semayang kat rumah je. Dia dah sampai sini semayang je lah. Tadi pun kita tak semayang kat sini, semayang kat rumah. Nanti kan balik semayang lah. Apa masalahnya orang semua tengah semayang jemaah, pergilah masuk. Dan dia sanggup tak ambil gambar pun tak apa, sanggup duduk dekat situ sebab dia ambil gambar. Bayangkan, dia macam mana orang. InsyaAllah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak solat? Sebab ni. Kenapa kamu lambat solat? Sebab ni. Melengah-lengahkan solat. Nah, ketenangan jiwa dapat dicapai dengan solat sempurna sama ada dengan meletakkan solat fardu yang 5 atau tambahan kepada solat-solat sunat yang lain. Siapa yang dah pergi umrah, siapa dah pergi haji, dia tahu. Pergi dekat sana, semayang. Kan betul? Budak tu tahu. Ya. Pergi sana semayang. Siapa nak pergi umrah, dia tahu. Kalau sementara nak tunggu waktu solat tu, solat je. Nak pula pagi. Pukul 3, 4 pagi. Pergi sebab sebelum subuh kan, semayang. Solat sunat taubat. Solat sunat tahajud. Lepas tu solat hajat. Lepas tu solat surat tasbih. Lepas tu solat sunat istikharah buat. Sampai satu ketika tu dia bangun, dia solat dengan niat, kemudian dia fikir apa solat. Dia penting fikir solat. Kenapa senang dan ringan solat? Kenapa? Di sana senang nak solat, kenapa? Kenapa agaknya? Kenapa dekat sana senang solat? Berbanding di masjid Kampung Teh. Kenapa kat sana senang solat? Jangan risau pencamah kalau tanya dia jawab balik semula. Saya pernah camah kat satu masjid di Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana.
Saya ceramah maulud. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik mau maksud selawat. Seorang makcik tu jawab, makcik abah ceramah je lah, tanya pula. Soundnya aku macam tu. Kenapa kita mudah solat di sana? Sebab siapa yang pergi umrah, pergi haji, kebiasaannya dia tak dapat pengiktirafan. Dia tak ada dapat, dia tak bawa pangkat-pangkat dia. Mana dia orang tahu? Ni BO dalat ni kata. Orang tak tahu. Mana satu pun balik lah. Oh ini. Steady. Steady balik lah pakai keplikat dengan tahu. Maknanya dia berzuhud. Betul kan? Kita pergi sana mana tu orang kenal kita? Orang kan Samsul Lebak orang kenal. Itu pun orang Malaysia. Ya, kadang-kadang tengah tawaf tu gila betul orang tengah tawaf ni. Ada orang Malaysia. Tak tahu betul. Tak ada orang bawa pangkat imam masjid itu. Tak ada pergi sana kita sama dengan orang lain. Solat je, solat je. Sebab kita meletakkan diri kita tak ada apa-apa. Sebab kita mudah solat. Datang sini tak ada siapa besar ada ke? Saf pertama untuk golongan T20. Saf yang keempat ke belakang semua B40. Tak ada. Mereka yang pendapatan, kita tengok banner tu kan. Jemput hadir muslimin muslimat dijemput hadir. Ada tulis mereka yang berpendapatan 5,000 ke atas saja digunakan hadir. Tak ada. Tak ada. Semua tak. Ya. Itu sebabnya cuba letakkan diri kita serendah-rendah. Kerana tujuan kepada solat dilaksanakan dalam mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ketenangan jiwa ini dapat dicapai jadi solat dilaksanakan adalah dengan penuh khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk ni bukan makna tak sedar diri tau. Contohlah kalau kita tengok kan orang perempuan kan suka tengok cerita Hindi. Tak tengok drama ni. Hati tercari luka. Pukul 10 malam. Hati tercari luka. Orang perempuan tengok drama ni betul lah. Geram. Mati lagi baik jantan lah. Lagi beratur orang ni. Sabar. Marah lagi kan. Mereka tengok drama, dia tengah tengok drama tu tiba-tiba anak lalu. Bila anak lalu, itu khusyuk. Maknanya fokus pada tu lebih daripada yang lain. Pernah tak kita duduk sampaikan orang lalu kita tak perasan? Kita tak perasan kan? Maknanya khusyuk. Itu maksud bila semayang, fikiran dia adalah kepada Allah SWT. Ini waktu semayang jumpa barang hilang. Oh, teringat kunci letak kat mana? Allahu Akbar, atas meja. Pagi tadi sebelum subuh, Allahu Akbar, Samsul datang tak malam. Banyak kita fikir benda lain. Sebab apa jadi macam tu? Sebab satu hari ada berapa jam? 24 jam. Semayang subuh berapa minit? Saya subuh berapa minit? Kita bagilah 5 minit. Subuh 5 minit, zuhur 5 minit. Tak apalah. Okey, lepas subuh tu kita katalah zikir sikit, doa sikit, kita letaklah 10 minit. 10 minit setiap waktu kali 5, berapa? 50 minit. Tak apa dah kita genapkan sejam. Sejam untuk solat satu hari. Lagi 23 jam fikir dunia. Itu yang susah. Itu sebabnya kita kena tambah solat-solat yang lain. Bangun malam qiyamul lail. Qiyam al-lail ni bangun malam beribadah. Bangun kencing tidur balik tak kira. Faham tak? Bangun ibadah. Qiyamul lail, bangun solat gitu. Kan? Malam ni kita solat. Kita solat berjemaah. Siapa yang datang solat berjemaah,
Kemudian dia duduk di tempat solat itu antara maghrib sampai ke isyak. Dia tak tukar tempat, dia duduk situ. Dalam keadaan dia duduk sementara tunggu waktu solat satu lagi, dia masih dikira pahalanya bersolat walaupun dia belum solat isyak. Contohnya kalau maghrib, dia tunggu. Dia duduk jaga tempat yang sama. Kan? Tapi kalau dengan ceramahnya dah pecah. Kan? Pahala beza-beza. Mana sama pahala orang duduk tengah orang sandar kat dinding. Tak sama. Ni contoh. Oh, jangan balik. Contoh. Tiang dah lah. Tak banyak. Dia dapat tiang. Untunglah. Contoh. Berkali. Kena lah kita ni. Berebut dinding. Apa. Katalah tengok sama-sama lebat. Duduk je jauh pasal dah macam ni tak nampak. Khusyuk, tenang dan mengerjakan dengan penuh rukun dan juga amanah. Maknanya teratur, jangan tertib, kita jaga, jangan kelang kabut, relax. Penghayatan diri dalam solat juga dapat membawa seorang hamba ke arah pengabdian diri dan memohon keampunan kepadanya. Semayang tak betul macam mana nak minta macam-macam Allah Ta'ala. Itu sebab siapa yang nak buat solat sunat istikharah, siapa yang nak buat solat sunat hajat, dia kena betulkan diri dia dulu. Pertamanya 7 hari berturut-turut buat solat sunat taubat dulu. Minta ampun dengan Allah dulu. 7 hari berturut minta ampun dengan Allah. Allah banyak harusnya aku, ya Allah. Lepas 7 hari barulah buat solat sunat istikharah. Boleh minta solat sunat hajat, minta Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Ini semayang apa dosa banyak, minta macam-macam. Kan? Untuk kita jaga. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Melainkan orang sini yakin, Alhamdulillah, setakat tahun 2023 belum ada dosa lagi pelanggaran. Yang kat tangan semua berdosa dah sebab tak sedari. Mana boleh tak ada dosa? Nabi kata sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Hidup ni kerja 3 perkara. Pertamanya kerja hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Beli nombor, okey. Okey. Tak baik, judi. Bukan judi. Ikhtiar. Main nombor, kena pula tu. Second prize. Ya, paling kurang hajar dia belanja je ke masjid. Dah menang belanja ke masjid. Hari ni hari lahir saya. Setiap bulan betul hari lahir. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan kepada Allah. Sia-sialah hidup kita kalau Allah tak ampunkan dosa kita. Dan ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Dan dapat rahmat, tak ada cara lain ibadah sebanyak-banyak. Dan begitu juga, solat juga dapat mendidik jiwa seseorang mengenai dan mengenal hakikat, ketakwaan, kesabaran, tawakal, jihad dan berpegang bahawa hanya Allah sajalah tempat pergantungan dalam semua urusan hidup. Ingat tak, pernah dengar tak nama Imam Ibn Abbas? Nabi pegang dada Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas ni siapa? Sepupu Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Nabi doakan dia. Mudah menerima ilmu dan sebagainya. Dan satu pesanan Nabi beritahu apa? Nabi kata, sananya seluruh dunia ini berhimpun dan ingin memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Seandainya satu dunia ini berhimpun untuk memberikan mudarat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Tapi apa itu takut? Bukan manusia yang akan menentukan, Allah. Minta Allah, ya Allah, tolonglah pelihara suamiku, ya Allah.
Ya Allah, tolong pelihara isteriku, Ya Allah. Janganlah benarkan dia keluar dia belia, Ya Allah. Dan duduk diam kat rumah, Ya Allah. Minta dengan Allah. Orang perempuan nak pergi mata masjid pun minta izin dengan suami. Faham? Alah, pergi masjid. Apa dah hal? Tak, kena minta dengan suami. Suami tak bagi je. Contoh kalau bab suami isteri, mak ayah sakit. Orang perempuan sebagai isteri, nak jaga isteri dan nak jaga mak, nak jaga ayah, kena minta izin suami. Kalau suami tak bagi, jangan. Tetapi kena ingat, suami tak boleh larang isteri nak jaga mak ayah isteri. Tak boleh larang. Nak jaga mak ayah dia yang sakit. Adik-beradik dia ramai, pesan kau pula nak jaga. Contohlah. Tak boleh larang, bagi izin jaga. Kalau suami tak bagi, tak boleh, aku tak suka kau jaga mak kau. Kau duduk rumah ni. Isteri patuh pada suami dapat pahala, suami berdosa. Faham? Itu tajuk lain lah. Lain saja je. Nak menambah-nambah. Jadi kalau kita sembahyang, kalau kita dalam hidup kita ni, 5 perkara kena ada dalam hidup kita. Pertama, sabar. Dalam sembahyang boleh latih sabar. Relax je. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Yang kedua, syukur alhamdulillah masih boleh solat. Ada orang tu solat pakai kursi dah. Syian. Al-maklum dah lutut dah banyak, dah lama pakai. Lutut sakit. Tak apa. Jangan risau. Dan itu kemampuan kita. Buat yang penting solat. Nah, semain kat kursi ni ada pula ustaz tersebut. Ni yang semain kat kursi ni mazhab kursi. Boleh, tapi kena tahu kursi tu nak letak di mana. Jangan ganggu orang sujud belakang. Lepas tu sujud dia macam mana? Belajar. Bawa kursi daripada rumah tak payah. Bawa sofa. Faham? Macam tu. Kenalah tahu. Jadi sebenarnya kita usaha buat kemampuan kita. Lutut yang sakit, yang risau. Susu kambing Samsul Debat ada. Yang risau. InsyaAllah cepat baik. Dia bukan promote, lebih kurang. Ketiga, hikmah. Percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi semua, ada lagi lain Allah. Keempat, redha. Kelima, ikhlas. Kemudian, solat dapat membentuk pribadi yang mulia. Solat yang sempurna cerminan kepribadian yang mulia bagi seseorang kerana pelaksanaan solat merupakan gabungan antara pertuturan, bercakap pun baik. Orang perempuan, berhentilah bercakap. Berhenti cakap apa? Kami ni hati baik, mulut aja jahat. Siapa cakap? Kalau nak hati baik, mulut pun kena baik. Nak marah aja. Abang Tesla lah, Alif Tega lah. Tapi kenapa suami kita yang kita marah? Orang yang datang masjid ni, insyaAllah, tengok muka pun okey. Orang perempuan kena percaya lelaki adalah makhluk yang paling jujur dalam bumi. Nampak? Bukan. Orang perempuan kena percaya pada suami. Suami cakap apa, ikut je. Suami suruh sign. Sebab suami nak transfer tanah nama kita. Tengok.
Orang perempuan ni masalah. Sangka buruk tak boleh. Ada je benda negatif fikir. Semayang tak semayang? Semayang kan? Sangka baik. Suami lama balik, perempuan mana dia jumpa? Jangan macam tu. Kan? Tingkah laku, pemakaian. Semayang, tapi tak tutup aurat. Apalah nilai solat kita. Ada yang cakap tu, walaupun saya tak solat, walaupun saya tak bertudung, saya tak tutup aurat ni, free hand, tapi saya solat. Ada orang tanya saya, ada artis tanya Abang Samsul Gawau. Abang Samsul Gawau tanya saya. Masa tu kita ada syuting dekat TV Ali juga. Ada satu artis tanya dia tak boleh jawab, dia tanya saya. Kalau lah tutup aurat tu wajib, pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Soalan. Habis abang jawab apa? Aku tak tahu tu, aku tanya kau. Alhamdulillah. Ingat tak faham je. Jauh-jauh datang. Aku tadi mana meja ni tak ada air. Terima kasih. Tuan D.O. daripada tadi risau lah saya cakap tak ada air. Saya dipesan, jangan habis ceramah selagi belum pukul 11.30. Berubah maksud untuk ceramah lama ni. Jadi, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana kata, apa saya kata tadi? Lupa. Jadi kalau betul pakai tudung, tutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Kalau saya kata, saya kata, banyak lagi benda-benda wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik pada mak ayah, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Betul juga orang. Dan abang tanya dia balik. Artis tu saya tahulah nama dia. Saya tak nak cerita dekat sini. Abang cakap dengan dia, jangan baca rukun Islam aja, rukun iman baca lah. Kenapa dengan rukun iman? Percaya pada Allah tak percaya? Percaya pada Rasul tak percaya? Kalau percaya pada Allah dan Rasul, belum lagi percaya lain. Kalau percaya pada Allah dan Rasul, buat je lah. Allah Ta'ala suruh. Banyak cerita buat apa? Itu je. Itulah cerita dia. Jadi makna kita, penampilan akhlak yang mulia ni dijemakan oleh ibadah solat yang dilaksanakan. Kalau kita memahami hakikat solat dididikan, mampu mendidik pribadi kita menjadi muslim yang mulia, bertuturan tingkah laku, pemakaian yang mulia, bermula daripada niat hinggalah memberi salam. Bila dah seronok pakai telekung pun mahal kan, Siti Khalilah. Kan? Saya tak nak sebut jenama yang tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kita saya sebut Siti Khalilah je. Kita pakai tudung pun selesa. Macam kita ambil makanan. Nak beli makanan kan? Kita akan makan yang bertutup bawah tudung saji ataupun yang terdedah. Yang tu tutup tu lah. Yang terdedah tu sampel. Sedap lah kita tengok. Kita tahan, tapi kita nak yang lain. Kita tak nak yang dah terdedah. Tak nak. Kemudian bacaan salat yang dibaca dengan khusyuk dan sempurna dapat mendidik kita untuk bertutur dan berkomunikasi dengan baik bila berada di luar salat. Pergerakan yang sempurna dalam salat dapat mendidik seseorang agar menjaga tingkah laku di luar salat. Kita semayang kita jaga. Bila kita semayang tiba-tiba gatal. Macam mana tangan kita perlahan-lahan. Ini juga apa? Apa tu? Ada yang baru yang nak pergi. Allahu Akbar.
Sebab waktu sebelum semayang tak gatal pun, dah semayang pun gatal. Sebab setan memang mengacau kita untuk semayang. Kita semayang, Allah, tiup hidung tu. Dah jadi. Gatal. Dia tiup telinga. Sami Allahu liman hamidah. Tempat favourite dia mana? Celah-celah ni, ketiak, celah peha. Paling favourite dekat celah punggung. Kalau dia tiup tu, kita pun confused. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Nabi ajar apa? Pedulikan. Itu semua syaitan. 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 Tapi kalau dah membobok bunyinya, syaitan. Orang belakang, kau lah setan. Mengadap muka kawan. Begitu juga solat dapat membentuk keluarga yang harmoni. Macam mana pula? Solat berjemaah. Bezakan rumah kamu, rumah tangga kamu dengan kuburan. Kerana rumah dengan kubur sama. Sebab sunyi tidak ada dilantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sebab pagi-pagi orang perempuan kadang-kadang dilepaskan nyawa dia aja. Dia aja nak masuk syurga. Pagi-pagi bangun, dia tengok suami dia ke atas katil. Dia pun semayang. Jadi seorang masuk syurga. Ujung setelah dia tengok suami dia ke katil. Nengaka lah orang tua ni, apa sedap. Sedap je. Kejut suami. Abang, bangun subuh. Abang. Kalau macam tu lah kaedah kejutannya, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak? Kejut suami, bang. Kalau dia payah nak bangun, kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Ya. Lepas tu bila salat berjemaah. Suami ni kadang bila bangun nak jadi imam. Dia kadang kumur-kumur, ambil uduk tu dah jadi imam ni. Tak fresh. Tu yang anak dah standby belakang, mak ni belakang sekali. Ya Allah. Nak tidur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas tu senyap. Senyap. Yang anak, yang mak yang belakang membuta dah orang tua ni. Tu orang lelaki bangun pagi, gosok gigi, mandi, shampoo, fresh kat badan. Bau betul, terus dah dapatkan saf. Allahu Akbar. Anak kat belakang, woi, ada gemuk ni. Bila suami jadi imam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Baru betul. Semayang berjemaah ni power. Lepas tu habis tu zikir, lepas zikir doa pula. Ya Allah, suami baca. Sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah. Yang si yang mati dah bapak orang. Iya. Itu sebab penting. Dia dua solat yang paling susah orang datang masjid. Dua solat. Yang pertama, solat subuh. Kedua, solat isyak. Subuh sebab waktunya tu, walaupun dia rakaat paling pendek sekali, tapi pada ketika itulah sedap tidur, aircon. Itu sebabnya pagi ada beza azan subuh dengan azan maghrib. Ada beza azan subuh dengan azan maghrib. Azan maghrib dia mendayu-dayu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, pagi can orang main bola balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. Subuh. Maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Kalau maghrib, hayya 'alas salat. Subuh, hayya 'alas salat. Tu penting. As-salatu khairun minan naum. Pendek je. Tak ada dah. As-salatu khairun minan naum. Tidur lah. Ataupun as-salatu khairun minan naum. Dia banyak bangun. Marah betul bila ni. Bangun ni. Semayang. Salat lebih baik daripada tidur. Bangun. Nampak macam tu. Kadang-kadang nak semayang jemaah keluarga harmoni. Kejutkan anak. Subuh sekali. Semayang subuh sama-sama. Kadang-kadang kesian bang. Jangan sedap tidur, biarlah. Kanak-kanak berusia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih mudah dididik solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun. Faham? Di Masjid Kelda Panggung 14 di Jempol Negeri Sembilan. Dia buat kempen kanak-kanak sekolah rendah datang semayang jemaah di masjid dapat duit belanja RM3 di sekolah. Boleh cuba buat. Bapak pergi masjid semayang. Bapak tak pergi. Lepas tu dia buatlah kempen. Jemaah yang dewasa 40 hari berturut-turut solat subuh berjemaah disahkan oleh JK dicop 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah menang skuter. Jangan risau. Pegawai khas premier ini.
YB kan ada, minta lah sponsor. Tak payah banyak-banyak, dapat 3 biji skuter lagi lah. Tapi betul. Alah nanti tak payah kelah Ustaz. Kadang-kadang kena mulakan macam tu. Kan? Cuba tengok hari ni. Yang datang kan. Yang datang dengar ceramah. Kita datang masjid. Adakah rasa kusut? Tak ada, semua tenang aja, betul tak? Ada yang tenang betul. Tenang betul. Tenang. Dia siapa yang pandang saya sepanjang ceramah dia tengok saya sampai habis biasa. Siapa yang kejar tengok, kejar tutup mata. Kejar tengok, kejar tutup mata. Hebat, sambil-sambil dengar dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya dia zikir. Iya, kadang kat rumah ada tilam tebal, bantal cantik, sedap. Tak dapat dia tidur. Tapi dalam masjid tegak-tegak dia boleh tidur. Ada yang tidur tak? Ada yang tidur tak? Dia sebenarnya ada satu doa. Kalau kita baca, insya-Allah yang mendengar hilang ngantuk. Pernah tak Ustazah ajar kuliah doa Muslimah? Baca tu, orang yang dengar hilang ngantuk. Tak pernah. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tu orang nak tidur, agak sudah habis. Saya belum baca lagi, saya baru ajar je. Ya. Wow, jangan marah. Tapi menyanyi pula tu. Ya. Rasulullah SAW ni menyuruh anak-anak agar melazimi dengan solat sejak daripada kecil. Kenapa kita tak sedar. Contoh kita ajar anak kita solat jemaah hari-hari. Solat berjemaah subuh. Contohlah. Kita dah dalam kubur, dah mati. Dalam kubur. Anak kita dah kahwin, dia cakap di sini. Ya bang. Esok kita solat subuh berjemaah nak. Abang ni tiba-tiba je. Kenapa? Teringat dulu arwah mak dengan arwah ayah dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Mengalir tak pahala tu kita. Kali. Sebab aja. Kalau anak kita, bang, petang esok kita karaoke nak. Tiba-tiba je. Teringat arwah ni dulu. Setiap hari Jumaat tak pernah tinggal karaoke. Matilah. Banyak lagi saham mana baik. Kau pergi tanam saham tak baik. Mahal. Ya. Jadi mana kata lazimkan anak kita bersolat sejak daripada kecil. Sabda Rasulullah SAW, ajarlah anak-anak kamu solat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun sekiranya mereka degil untuk solat. Maknanya, nak rotan anak 10 tahun tak solat, mesti dimulakan pada 7 tahun ajar dia solat. Bukannya, kau dah 10 tahun kan, solat kan? Rotan kan? Bukan macam tu. Daripada 7 tahun ajar dia solat. Paling senang solat berjemaah. Kalau orang lelaki bawa anak pergi solat dekat masjid. Ajar. Tanggungjawab ketua keluarga memastikan yang keluarga akan melaksanakan pada solat dan ibadah dalam yang lain dalam kehidupan. Macam suami, macam saya pesan ke saya jaga solat. Bang nak keluar pergi sini? Ya, jaga solat. Anak kita, bang nak pergi main bola, dah solat belum? Tanya, ketua keluarga kena tanya. Ya. Keluarga yang utuh juga dapat dilihat apabila keluarga itu terhindar daripada perkara yang dimurkai Allah. Kadang-kadang isterinya tak solat, isterinya tak tutup aurat, isterinya bergaul bebas, anaknya pun tak solat. Maka untuk makluman semua, itulah sebenarnya definisi lelaki dayus. Dia boleh tak rasa apa-apa bila isterinya tak solat. Dia boleh tak rasa apa-apa bila isterinya tak tutup aurat. Dayus ni bukan takut isteri. Tak. Dalam banyak keadaan pun isteri, kita tak takut isteri, tapi isteri menakutkan. Tapi dalam bab solat, bab ibadah, kita sebagai ketua keluarga kena tegur isteri. Sebab kita akan ditanya besok. Orang perempuan senang nak masuk syurga tau. Nabi kata jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami,
taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni, Nabi kata, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Itulah untungnya perempuan. Orang lelaki mana boleh pilih pintu. Dapat masuk untung. Itu semua neraka. Termasuk yang bercakap ni. Sebab apa? Banyak soalan kena jawab. Pasal isteri kena tanya. Pasal mak kena tanya. Pasal anak-anak kena tanya. Ya. Yang lelaki jangan senang-senang hati. Berkahwin bukan main pandai kahwin. Tapi nafkah tak jaga. Yang baik. Nafkah ni ada dua. Nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir, makan, pakaian, tempat tinggal, wajib bagi walaupun isteri bekerja. Kalau suami tak mampu, fahamkan isteri supaya isteri redha. Nafkah batin bukan hanya atas katil. Saya nak beritahu, nafkah batin bukan hanya yang gitu-gitu yang atas katil tu. Tapi nafkah batin juga termasuklah memberi didikan agama pada isteri dan anak. Itu nafkah batin. Yang satu lagi itu tak payah ajar, semua tahu. Ramai betul orang datang malam ni. Melimpah sampai keluar. Tak cukup tempat duduk rumahnya. Saya ingat kita malam ni tak kurang 15,000 orang. Sebab tengah live ni ada yang buat live kan. Jadi biar orang tahu. Kampung Tihoya malam tu 15,000 orang datang. Kemudian keluarga yang utuh dengan dapat ilham bila ahli melaksanakan perintah Allah melalui pelaksanaan salat. Dan bila salat, bila dah habis je salat, semua pun salam. Dah habis doa salam, anak saudara salam, cium tangan, cium dahi anak-anak. Lepas tu dah salam semua, isterinya pula, abang, minta maaf, buat salah silap kali ni. Ni tak minta maaf bila dijamakkan dosa tu setahun. Sedangkan raya ni nak gembira. Sampai raya, ma'azir batin, yang tu ni pagi raya. Menangis-nangis. Yang suami tak apa-apa kau cakap, aku ampunkan lah. Tu belum cerita lagi tu, abang minta maaf abang. Lagi tu saya ambil duit abang 1,000. Suami nak bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000 tu. Tak, ke dia lah yang ambil. Mana boleh tak salah? Minta izin suami, dah lah suami tu imam masjid. Mana dah tahu duit masjid yang disimpan disapu je bini. Jangan. Kemudian seorang bapa dapat mendidik anak-anaknya setelah berjemaah di rumah sama keluarga yang lain, dapat mengeratkan hubungan sama keluarga. Pada solat juga memupuk kesan positif pada kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Tengok kita datang ramai-ramai, semua masyarakat tak kira siapa. Bila dah habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa, walhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Selawat, salam. Kita tadi tengah pening kepala ke rumah tanah tersumbat. Terjumpa salah. Allah jumpa kawan. Ini memang kerja tempat ni menyelesaikan masalah tanah tersumbat. Ya. Kawan kita seorang ni baru kita tahu. Dia ni selalu tahu apa benda nak. Kalau tak tolong, siapa boleh tolong. Tahu je. Macam mana aku pening kepala lah kat rumah aku. Kau jangan risau. Aku baik dengan D.O. dalam ni. Wah, contoh. Dah tolong dengan D.O. lagi. Ya. Jadi macam-macam lah yang kita boleh buat. Jadi pelaksanaan ibadah solat ni memupuk kesan yang positif kepada kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhannya. Kesan tu baik pada masyarakat. Masyarakat yang jaga solat. Sebabnya kadang-kadang cakap, aku tak pergi solat, okey je hidup aku. Jangan sombong. Boleh jadi okey kehidupan masyarakat disebabkan orang yang datang solat di sini. Imam mendoakan. Macam mana doa imam? Muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat,
Doa kau semua. Pernah imam doa, ya Allah kau sejahterakan kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah, yang lain untuk matilah. Mana ada? Mana ada? Doa untuk semua. Jadi orang yang tak datang masjid pun dapat tempias ni sebab imam dah doa untuk semua. Jangan sombong. Alah, pergi masjid belum tentu baik. Betul juga. Pergi masjid belum tentu baik, tapi ada harapan jadi baik. Orang pergi kelab malam, pergi disko tu belum tentu tak baik. Betul, tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah orang joget kat disko tu, dia berhenti. Isyak. Jangan nak bohong. Tipu je. Kan? Jadi sebagai kesimpulannya, sebab makanan. Kesimpulannya, ibadah salat merupakan amalan pertama yang dihitung pada hari kiamat. Ingat. Oleh demikian, hendaklah laksanakan ibadah ini dengan sempurna, kerana ini bukan hanya mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan dapat membentuk pribadi yang mulia, serta memastikan keluarga dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj? Waktu Nabi menghadap Allah Ta'ala, Nabi diberikan kefarduan salat oleh Allah Ta'ala berapa waktu? 50 waktu. Tapi bila turun jumpa dengan Nabi Musa kata, berapa solat Allah bagi kat kau? 50. Baik, kau naik balik. Tak terbuat umat kau 50 waktu. Banyak sangat, baik kau minta kurang. Sayang ke umat, Nabi naik balik jumpa Allah Ta'ala. Naik turun kurang 5. Macam mana? Dah kurang lah, tinggal 45. Tu pun tak terbuat umat kau, baik kau naik. Naik balik 9 kali, turun naik. Akhirnya tolak 45, tinggal 5 waktu saja. Pasal tinggal 5 waktu tu Nabi Musa kata apa? 5 ni pun berat umat kau nak buat, baik kau naik. Minta kurang lagi. Nabi kata apa? Dah tak ada muka dah aku nak minta. Nak gugur dah pipi aku ni, malu rasanya nak minta dengan Allah Ta'ala. Cukuplah 5. Nabi Musa sebenarnya ada sebab. Dikatakan kenapa Nabi Musa suka suruh Nabi naik ke atas? Sebab Nabi suka tengok pancaran cahaya di wajah Nabi. Setiap kali Nabi naik jumpa Allah turun. Nabi Musa ada kelebihan dapat berbicara terus dengan Allah, tapi tak pernah tengok wajah Allah. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW merasa dapat tengok. Jadi turun naik, kurang 5. Tinggal 5 je. Itu pun ada yang cakap, patutnya Nabi kena naik sekali lagi ni. Itu akal kau tak nak semayang. Jadi mana kata, syukurlah dah kurang 5 ni pun, itulah talian perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. 24434. Tapi lain tak berapa kuat sangat. Kadang tambahlah dengan solat-solat sunat. Bangun malam, qiyamul lail kata, bangun malam. Tak dapat buat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, bangun malam, buat setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak boleh 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau itu pun tak boleh, cari tali gantung diri mati lebih baik. Payah sangat kan? Bangun malam. Ya. Dan oleh yang demikian, melaksanakan ibadah yang sempurna bukan hanya dapat mendekatkan diri untuk pribadi mulia dan memastikan keluarga dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Salat merupakan rukun Islam kedua yang wajib ditunaikan setelah mengucap kalimat syahadah. Perintah mendirikan solat telah pun bermula sejak berlakunya peristiwa besar dalam Isra dan Mi'raj seperti yang saya ceritakan tadi. Dan begitu juga kepentingan solat dapat memenuhi kehidupan kita, dapat membina akhlak, dapat menjaga pelakunya daripada perbuatan keji dan munkar. Solat menjadi jalan keluar bagi orang beriman menghadapi sebarang kesulitan dan kesusahan. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa kau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadikanlah dari orang-orang yang sujud, yakni solat. Surah Al-Hijr ayat 97 hingga 98. Begitu juga solat menjadi pemuka jalan atau pemudah cara dapat memudahkan rezeki kita.
Allah Ta'ala berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkahnya dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan Rasul kami. Lalu kami timpakan mereka dengan azab sia-sia disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Melalaikan, sikit lagi sabar, sikit lagi. Jangan resah gelisah. Dah beralih-alih tempat duduk, dah sabar. Melalaikan ibadah solat atau meninggalkannya berarti kita merendah-rendahkan hak Allah. Antara akibat melalaikan dan meninggalkan ibadah solat ialah pertama, mereka dianggap kufur dan juga munafik. Satu. Kedua, mereka tergolong dalam golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW sehingga mereka menjadikan solat. Ketiga, hati mereka akan menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah daripada Allah. Empat, harta benda hasil usaha mereka tidak mendapat keberkatan, bahkan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Jadi tuan-tuan muslimin, buatlah, sebab apa solat ini kebaikannya dapat bantu diri kita membina generasi yang baik akhlak. Solat juga dapat bantu kita menangani pelbagai gejala yang merosakkan pada hari ini seperti rasuah, membunuh, merompak, zina, maksiat dan sebagainya. Bila solat juga dapat memotivasi dan bagi semangat kat diri kita supaya tabah menghadapi segala cabaran dan dugaan. Cantik di padang mula mengambang torang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lagi diberi ujian dan dugaan. Sabar. Percayalah pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Ibadah solat juga jadi kunci utama mendapatkan rezeki yang halal yang diberkati oleh Allah SWT. Justru marilah sama-sama berusaha meningkatkan kualiti solat kita, sentiasa belajar dan belajar, mempertingkatkan ilmu kita agar kehidupan yang kita jalani hari ini jadi lebih baik dan lebih sempurna serta mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan muslimin. Bak kata orang, sepanjang panah itu paling melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kain terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galak menjadi intan. Nah, budak-budak membawa galah nak menjolok mak berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci. Tenang-tenang air di laut, sapan kolik boleh ke Tanjung, hati terkenang boleh menyebut. Ya sebaik pihak masjid menyebut hari ini rasa nak tunjuk. Itu saja daripada saya. Sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan tu diambil, tapi untuk dibeli. Iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing ni, yang pertama tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing daripada kampung Keloya. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland punya. Tak ada bau. Bau hamis kambing tak. Dia baik untuk, pertama baik untuk GERD, gastrik, pedih hulu hati. Minum sekali je pagi sampai petang pun tak masuk angin. Baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana dah mula semangat kat kursi tu boleh amalkan insyaAllah sebab imam masjid kalau dah paling 12 dijemput 6 bulan semangat kat kursi alhamdulillah bismillah macam biasa. Dia baik untuk orang yang ada enzima, kata-kata kulit alergik. Ingat minum, bukan mandi, minum. Baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, galakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Untuk maklumat semua, harga biasanya di Semenanjung RM45. Harga di Sabah Sarawak RM50-55. Tapi hari ni kita offer. Siapa beli satu RM45, siapa beli dua RM90. Macam sama je. Hari ni kita jual ikut harga Semenanjung RM45. Kecuali ada dua perisa baru iaitu susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Sedap. Yang itu memang sedap lah, tapi untuk orang yang ada kencing manis tak apa sesuai. Yang itu harga dia RM50 sekotak. Tengoklah berapa yang ada lah. Siapa yang sempat beli, tak sempat beli, bagilah nombor, nanti kita postkan. Ya, tak bawa duit, tak apa, boleh transfer. Ustaz balik nanti transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalau hilang ingatan, saya fedor.
Jadi nanti boleh tengok lah kat luar, jangan berbun-bun sama bawa tak banyak lah, kapal tak banyak. Jadi nanti boleh order. Itu saja daripada saya. Yang baik kedatangan dari Allah SWT, kurang untuk kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi sama-sama kita dengar ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul Bar, dan menjadi harapan kita atas apa yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dan budayakan dalam hidup kita, dan yang penting kita sampaikanlah ilmu yang disampaikan tadi kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita yang berada di luar. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita merakamkan kelanjutan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Samsul Bar di atas ceramah yang begitu menarik menyentuh perasaan kita pada malam yang berbahagia. Dan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Jawatankuasa Pengelola daripada JKK Kampung Teh dan juga Jawatankuasa Pengurusan Masjid Assalam Kampung Teh, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia ialah Tuan Haji Muhammad Ali bin Awamiyah Ketua Kaum Kampung Teh Oya untuk menyampaikan cenderamata dengan penghargaan dan terima kasih kepada penduduk Kampung Teh untuk yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Samsul Bar. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Majlis merakamkan terima kasih yang berbahagia Tuan KK kita di atas penyampaian cenderamata seperti ini. Dan majlis sekali lagi menjemput yang berbahagia Tuan KK, Tuan Haji Omar Ali juga menjemput yang bersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Samsul Bar dan juga yang berbahagia Tuan Pegawai Daerah Dalat serta tetamu jemputan untuk menikmati jamuan yang disediakan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan.
Rombongan. Nah, tapi semua ada dalam. Yang ini, yang mix ni. Yalah, yang coklat ada, yang kopi ada, yang ni ada dalam ni. Yang mix. Laptop.